sifah. Ini penting. Ya. Liman qamat bihi tilka sifah. Maknanya yatadih itu kepada siapa? Tu dia. Yatadih tu siapa? Liman qamat bihi tilka sifah, iaitu zat yang berdiri sifat ilmu itu. Iaitu zat itu yang yatadih. Zat yang bersifat ilmu, dia yang yatadih. Ya. Jadi inkisyaf itu kepada zat yang bersifat dengan ilm. Baik. Kenapa? Kerana nanti kalau kita tengok dalam sifat kalam, yang kasyif juga. Tapi bukan liman qamat bihi tilka sifah. Berbeza. Kerana kalam, nanti saya tak nak sebut. Wa yatamayyazu an ghairihi. Dan apa? Wa yatamayyaz, maknanya maklum itu dia tu yatamayyaz daripada yang lainnya. Maknanya yatadih ini bukan ini. Ini bukan ini. Ittidahan la khafa'a ma'ahu. Aywa wa hadha mukhrijun. Wa hadha mukhrijun lizzanni wasyaki wal wahmi. Dan kata-kata inkisyaf itu mengeluarkan zon, syak dan waham. Fa innal ihtimala. Tahu zon kan? Zon pada pihak yang rajih, syak pada 50-50, kalau waham yang marjuh. Aywa. Fa innal ihtimal القائم فيها يمنع من انكشاف ذلك المزلول أو المشكوك أو الموهوم ويجيب له خفاء. Sesungguhnya ihtimal yang berdiri kepada ats-tsalatsah tadi, iaitu zon, syak dan waham itu menegah daripada inkishafnya perkara-perkara yang maznun, yang mashkuk, yang mauhum, dan itu mewajibkan baginya itu khafa. Maknanya seseorang itu dia tidak benar-benar inkishaf kepada dia, kerana masih ada lagi khafa kepada dia. Sebab apa? Sebab dengan zon tadi, syak tadi dan waham tadi. Wa yukhriju aidan. Wa yukhriju aidan li'tiqad al-jazim mutabiqan kana aw ghayra mutabiq. Dengan kata inkishaf juga mengeluarkan i'tiqad jazim. Kerana orang kata, Allah Taala ilmu, Allah Taala mengetahui, Allah Taala mengetahui bagaimana? Dengan i'tiqad yang jazim. Tak. Ya, kata-kata inkishaf itu mengeluarkan makna i'tiqad al-jazim. Iaitu bukan Allah Ta'ala tu mengetahui dengan i'tiqad yang jazim. Sama ada i'tiqad itu mutabik ataupun ghairu mutabik lil waqi'. Li'annahu yahtamilun naqid. Kerana i'tiqad jazim itu yahtamil naqid. Ya. Kerana terkadang orang yang dia dah jazim, kadang-kadang dia boleh berubah lagi. Ya. Bitashkiki musyakkikin. Dengan apa? Dengan tashkik, dengan apa? Dengan syak wasangka yang didatangkan oleh musyakkik, Wahabi, Salafi, Syiah, dia akan mendatangkan ini golongan-golongan musyakkik ini yang kita kena jauhi, ya. Fala yastamiru ma'ahu al-inkishaf, maka dengan i'tiqad jazim itu tidak mengekal seseorang itu dalam keadaan inkishaf. Wa ta'bir bil mudari fil inkishaf, iaitu yankashifu kan, kita kata dengan mudhari'. يقتضي دوام الانكشاف واستمراره itu membawa kepada berterusannya inkishaf dan terus menerus, bihaitsu la yahtamilu an-naqid biwajhi, walaupun satu wajah pun tak terima nakid sama sekali dengan kata-kata inkishaf, berbeza dengan i'tiqad jazim. Wadzalika dan demikian itu dengan menyandarkan sifat ini kepada darurah dan burhan ataupun burhan. Maknanya terkadang orang kata, Allah mengetahui. Bagaimana mengetahui Allah? Allah mengetahui atas jalan daruri, Allah mengetahui atas jalan nazari. Itu dia, darurah ataupun burhan. Burhan tu nazari lah. Allah bukan mengetahui atas jalan daruri. Allah tahu tak anak-anak dekat sini malam ni? Allah tahu. Adakah Allah mengetahui secara daruri, iaitu la yahtaju ila nazar? Tak. Begitu juga bukan dengan yahtaju ila nazar. Tak juga. Wa qawluhu ala ma huwa. Wa qawluhu ala ma huwa bihi ziyadatun fil bayan wa tashrihun ala sabil ta'kid. فأخرج الجهل المركب وهو اعتقاد أمر على خلاف ما هو به. Dengan kata-kata dalam ta'rif itu ala ma huwa bihi, itu mengeluarkan jahlul murakkab, kerana orang jahil murakkab
dia itu juga dia ada inkisyaf ataupun dia juga ada i'tiqad, tetapi dia itu i'tiqad dia itu menyalahi perkara sebenar, ya, iaitu menyalahi waqi' sebenar. Wal maksud min hadha التعريف التقريب على سبيل الاختصار لعسر تعريف العلم بما يسلم من كل مناقشة. Dan maksud daripada ta'rif ini iaitu mana? Sifatun yankashifu bihal ma'lumu ala ma huwa bihi, itu at-takrib ala sabil al-ikhtisar. At-takrib maknanya takrib lil fahmi, mendekatkan kepada kefahaman. Ala sabil al-ikhtisar, untuk ringkas, secara ringkas. Kenapa? Li usri ta'rif ilmi, kerana payah ta'rif ilmu ni, ya, kerana di sana berlaku munaqashah yang sangat panjang tentang ta'rifan ilmu. Berlaku khilaf di kalangan para ulama tentang ta'rifan ilmu, maka musannif mengambil jalan ta'rif yang paling mudah untuk difahami oleh talibul ilm. Bima yaslamu min kulli munaqashatin, iaitu dengan apa yang selamat daripada munaqashah. Cuba tengok waqad arrafa imamul huda. Nombor 2, ta'liq. Dia kata apa? Arrafa imamul huda Mansur al-Maturidi al-ilma ta'rifan muttaridan munakisan. Apa maksud muttaridan munakisan? Maknanya jami' mani', ya, itu istilah. Jadi Imam Abu Mansur al-Maturidi, iaitu imam daripada ahli sunnah wal jamaah, mentarifkan ilmu itu dengan ta'rif yang jami' lagi mani'. Apa dia? La yuraddu alaih, ya, tidak diradkan ke atas dia. Aywa. كما قال العلامات أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة وذاك قوله على علمه صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به. Itu ta'rif dia, itu ta'rif yang jami' mana itu, iaitu sifatun yatajalla bihal madhkuru liman qamat hiya bihi. Aywa. Masuk matan balik syarah. ويدخل في العلم على مقتضى هذا التعريف إدراك السمع والبصر وسائر الإدراكات. Dan masuklah di dalam ilmu itu ala muqtada hadha ta'rif, itu adalah idrakus sam'i wal basar wa sairil idrakat, masuk semua itu. Fahiya idzan anwa'un minal ilm, maka itu semua sama' basar idrak itu semuanya anwa' minal ilm. Wa hadha madhhabu Syekh al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Wa ma'a hadha, nombor 1 تعليق. ومع هذا لا بد من إثبات السمع والبصر كصفتين كصفتين مستقلتين له سبحانه وتعالى. Beserta ini la budda, tidak kita mesti mengisbatkan sama' dan basar itu sifat sebagai sifat yang mustaqillah bagi Allah Ta'ala. Maknanya tadi kan kita, dalam syarah musannif kata apa? Musannif kata sama' dan basar itu anwa' minal ilm. Jadi adakah dengan kita mengisbatkan ilmu kepada Allah itu cukup untuk kita tidak mengisbatkan lagi sama' dan basar kepada Allah? Tak. Dalam ta'liq dia sebut la budda min isbati sama' wal basar. Ya, tak dapat tidak kena sebut juga secara sifah mustaqillah. Wala yughni isbata sifatul ilm عنهما كما فعل بعض المعتزلة في معنوياتهما. Ya, maka dengan mengisbatkan sifat ilmu itu masih lagi berhajat kepada mengisbatkan sama' dan basar. Ya, tidak seperti mana yang dilakukan oleh golongan Mu'tazilah, iaitu mereka dengan menyabitkan ilmu, mereka tidak lagi menyabitkan sama' dan basar. Jadi sifatul hayah wal hayah sifatun tusahhihu liman qamat bihi ay yattasifa bil idrak. Hayah ialah sifatun, sebuah sifat yang yasihhu mimman qamat bihi al idrak, yang sah daripada orang yang qamat bihi al idrak. Maknanya sah dia itu mendapat idrak bagi zat yang berdiri kepada dia itu hayah. Ya. Apa idrak? Seperti sama'.
basar, ilm. Itu idrak, ya. Baik. Yani أن الحياة ليست من الصفات المتعلقة وهي ما يقتضي بذاته زائدا على القيام بمحلها كالقدرة فإنها تقتضي زائدا على القيام بمحلها وهو المقدور الذي يتعدى بها bahawasanya hayat itu laysat min as-sifatil muta'alliqah, maknanya sifat dia tidak mempunyai takluk, tidak seperti mana sifat-sifat ma'ani yang lain mempunyai takluk. Kan kita kata sifat ma'ani ada 7, 6 bertakluk, 1 tidak bertakluk, iaitu sifat al-hayah. Wahia ma yaqtadi li zatihi zaidan 'ala al-qiyami bi mahalliha. Wahia iaitu sifat muta'alliqah, itu ialah barang yang membawalah bagi zatnya itu zaidan. Dia membawa kepada suatu perkara yang lebih ataupun sesuatu perkara yang lain di atas berdirinya sifat itu bi mahallihi, iaitu bi zatihi. Kal qudrati, iaitu sifat muta'alliqah itu seperti apa? Kal qudrati, seperti sifat qudrah. Apa ta'rif bagi ta'luk? Ta'rif ta'luk, dhabit talabus sifati amran zaidan ala qiyamiha bimahalliha. Talabus sifati amran zaidan ala qiyamiha bimahalliha. Apa makna? Menuntut oleh sifat akan suatu perkara yang lain di atas berdirinya sifat itu bimahalliha, kepada zatnya. Faham ke tak ni? Tak faham? Dapat tarif kan? Tak dapat? Talabus sifati amran zaidan ala qiyamiha bimahalliha. Macam ni. Sifat dia menuntut kepada suatu perkara yang lebih ataupun suatu perkara yang lain daripada dia sifat itu berdiri kepada zat. Maknanya sifat dia itu apa? Maqama bi ghairi. Sifat tak boleh wujud dengan sendiri. Kerana wujudnya sifat dia mesti berdiri kepada zat. Baik. Tuntut yang pertama, ini tuntutan sifat. Jadi sifat dia mempunyai 2 tuntutan. Sifat ma'ani dia mempunyai 2 tuntutan. Yang pertama, sifat itu dia tak dapat tidak, dia mesti berdiri kepada zat. 1. Setelah dia berdiri kepada zat, dia menuntut suatu perkara yang lain. Itu nama dia takluk. Dia menuntut kepada suatu perkara yang lain. Contoh seperti qudrah. Qudrah sifat. Dia berdiri kepada zat. Tuntutan yang pertama. Talabus sifati amran zaidan. Dia menuntut kepada suatu perkara yang lebih di atas berdirinya dia pada zat. Dia tak cukup dia berdiri kepada zat saja, tetapi dia tuntut suatu perkara yang lain, iaitu dia ijad wal i'dam. Itu takluk namanya. Begitu juga kalam. Kalam sifat. Dia berdiri kepada zat. Setelah dia berdiri kepada zat, dia menuntut suatu perkara yang lebih daripada dia berdiri kepada zat, iaitu dia menunjukkan, dia dalalah, dia menunjukkan kepada perkara-perkara wajibat, mustahilat dan jaizat. Ya. Begitu juga iradat. Iradat sifat. Dia talabus sifati. Dia mula-mula sifat itu dia berdiri qiyam bi mahalliha. Kemudian dia talabus sifati amrun zaidan. Dia menuntut suatu perkara yang lebih daripada dia berdiri di zatnya. Iaitu apa? Iaitu dia takhsis. Itu nama dia takluk. Sama. Ya, sama saja. Qudrah, ijad wal i'dam tadi. Ya. Jadi setelah qudrah berdiri kepada zat, kemudian dia menuntut suatu perkara yang lebih lagi daripada
Iaitu lebih di sini jangan terjemah lebih. Lebih ni kita tak faham kan? Suatu perkara yang lain daripada dia berdiri kepada zat. Ya. Apa dia? Iaitu dia memberi taksir, sama ada dia ijad ataupun i'dam. Itu nama dia ta'alluq. Ya. Adapun hayat, tengok. Hayat sifat, dia berdiri kepada zat. Hayat ada ta'alluq tak? Dia tidak ada ta'alluq. Maka dia hanya qiyam bizat saja. Bas. Tetapi apa? Tetapi dia ini adalah syarat kepada adanya sifat ma'ani yang lain. Ya. Dia seolah-olah syarat kepada adanya sifat yang lain. Fa innaha taqtadi, aywa, zaidan 'ala al-qiyami bi mahalliha. Itu dia. Qudrah itu dia menuntut kepada suatu perkara yang lain daripada dia itu berdiri pada zatnya. Wa huwal maqdur alladhi yata'atta biha ijaduhu wa i'damuhu. Iaitu apa? Maqdur alladhi yata'atta biha, yang boleh dengannya itu oleh mengadakan dan meniadakan. Dengan kudrah itu Allah mengadakan dan meniadakan. Wal iradatu taqtadi li zatihi. Aywa. Wal iradati taqtadi li zatiha muradan yatakhassasu biha. Itu ta'alluq dia. Wal ilmu. Wal ilmu yaqtadi ma'luman yankashifu bihi. Ta'alluq dia yankashif. Wal kalamu yaqtadi ma'nan yadullu alayhi. Ma'nan yadullu alayhi. Ta'alluq dia. Was sam'u yaqtadi masmu'an yusma'u bihi. Dia masmu', iaitu dia apa? Dia juga inkishaf, dia sebagaimana juga ilmu. Ya. Baik. Wal basaru yaqtadi mubsaran. Jadi dia menuntut kepada perkara mubsar. Sama dia menuntut kepada perkara masmu'. Ya. Jadi selain daripada dia berdiri kepada zat, dia menuntut kepada masmu', iaitu muta'allaq dia. Dia menuntut kepada mubsar, iaitu muta'allaq dia. Fahim tu? Baik. Wal hayatu la taqtadi zaidan 'ala al-qiyami bi mahalliha. Wadih kan? Wa innama hiya sifatun musahhihatun lil dia itu sifatun musahhihatun lil idrak. Dia itu sifat yang mengesahkan bagi sifat idrak. Maknanya dia itu mengesahkan adanya sifat idrak kepada zat itu. Sekira-kira tidak ada hayat, maka tidak ada idrak di situ. Kalau tidak ada hayat, maka tidak adalah sama' pada zat Allah. Kalau tidak ada hayat, maka tidak adalah basar ilm pada zat Allah. Orang mati, dia mendengar ke? Tak. Orang mati, dia melihat ke? Tak. Sebab itu syarat untuk seseorang itu melihat, mendengar, dia kena ada hidup. Mesti ada sifat perhidup. Sebab itu dia kata bimakna annaha syartun aqliyun lahu. Syartun aqliyun, iaitu akal kita berfikir seperti itu. Ya. Kenapa? Kerana kalau kita kata, maknanya kalau kita memahami di sini sifatun musahhihatun lil idrak, sifat yang mengesahkan bagi ada idrak, maka hayat itu jadi syarat. Sifat idrak jadi masyrut. Syarat dengan masyrut mana dulu? Syarat. Kalau macam tu sifat Allah ada takdim wa takhir, mustahil. Sebab tu kita kata ini syartun akliyun. Bukan hakikatnya seperti itu, tapi syarat akli, maknanya akal kita ta'akulnya seperti itu. Ya. Yalzamu min 'adamiha 'adamul idrak. Lazim daripada ketiadaannya, iaitu ketiadaan hayat, maka tiada idrak. Wala yalzamu min wujudiha wujudul idraki wala 'adam. Sah. Ya, kerana syarat kita kata, kita pengajian yang lalu, syarat itu iktibar dia pada apa? Adam ke wujud? Adam. Ya, maka bila tidak ada syarat, pasti tidak ada masyrut. Tetapi bila ada wujud syarat, mungkin wujud masyrut, mungkin tak wujud masyrut. Jadi sesuatu zat yang bersifat dengan hayat, mungkin dia itu ada idrak, mungkin dia tidak ada idrak. Wala yalzam min wujudiha wujudul idrak wala adamuhu. Wabillahi ta'ala at-taufiq.
Aywa. والسمع الأزلي صفة ينكشف بها كل موجود على ما هو به انكشافا يباين سواه ضرورة والبصر مثله والإدراك على القول به مثلهما. Dan sama yang azali itu adalah sebuah sifat yang nyata dengannya, dengan sifat itu, kullu mawjudin, oleh segala perkara yang mawjud. Tengok, kata-kata mawjud, ingat balik kepada al-asya' al-arba'ah. Maknanya apa? Bila kita sebut mawjud di sini, terkeluar 3 lagi. Umurun i'tibariyah, ahwal dan makdumat. Tak masuk dalam yankashif di sini. Jadi yankashif di sini hanya kepada perkara martabat yang pertama, iaitu mawjudat. Baik. Aywa. Sekejap. Kullu mawjudin ala ma huwa bihi inkishafan yubayinu siwahu daruratan. Itu dia membezakan di antara yang ini dengan yang ini. Wal basaru misluhu wal idrak ala al-qawli bihi misluhuma. Dan idrak di atas pendapat yang mengatakan dengan adanya idrak itu seumpama keduanya, seumpama sama dan basar. Hazihi sifat, yani anna hazihi sifat mushtarikatun fi ta'alluqiha bil mawjud. Maknanya semua sifat-sifat ini, sama, basar dan idrak, itu mushtarikah. Dia itu bersekutu pada takluknya kepada perkara yang mawjud. Sama bertakluk kepada perkara mawjud, basar pun seperti itu, idrak pun seperti itu. Qadiman kana au hadithan. Tak kira sama ada pada pihak yang baharu ataupun yang qadim. Kita ada sama basar, ada. Sama basar kita bertakluk kepada apa? Perkara mawjud sahaja. Adakah sama dan basar kita bertakluk kepada perkara yang umurun i'tibariyah? Tak. Adakah bertakluk kepada ahwal? Tak. Ada kata qadiman kana au hadithan illa annaha fi syahidi mukhtassatun bi ba'd al-mawjudat. Melainkan bahawasanya ia, sifat-sifat ini, fi syahidi, iaitu pada realiti ini, mukhtassatun bi ba'd al-mawjudat, itu tertentu kepada sebahagian perkara mawjudat. Ya, kerana sama dan basar kita ni terbatas. Ya, jadi kita hanya dapatkan bi ba'd al-mawjudat. Ya. Aywa, li takhsisi ta'ala laha bizalika. Kerana Allah mengkhususkan seperti itu. Ya. Mana ya, mata kita walaupun kita boleh melihat, tapi ada limit dia, betul tak? Mungkin ada benda yang halus, dia mawujud, tapi kita tak nampak. Sebab apa? Terlalu kecil. Suara ada, saut mawujud, tetapi kalau terlalu slow frekuensinya, maka kita tak dengar, tak sampai telinga kita. Kerana Allah mengkhususkan seperti itu. Aywa. Kalau Allah mencarikan adat itu, fi zalika, nescaya sah untuk bertakluk dengan sairil mawjudat. Ya, maknanya kalau Allah nak buka hijab kita, ataupun Allah nak buat perkara yang mencari adat seseorang itu, dia boleh mendengar segala perkara yang mawjudat, dia boleh dengar. Ya. Walihada ja'at ru'yatul Ja'at ke jazat? Jazat ya. ولهذا جازت رؤية المخلوق للمولانا تبارك وتعالى على مذهب أهل الحق. Maka dengan ini haruslah oleh melihat makhluk bagi Allah Ta'ala, melihat oleh makhluk akan Allah Ta'ala ala mazhabi ahli haq. Ya, harus. Kenapa harus? Kita makhluk melihat kepada zat Allah Ta'ala, kerana zat Allah Ta'ala itu mawjud. Selama mana dia itu mawjud, maka sah untuk dilihat, sah untuk didapatkan oleh sama' dan basar. Itu ala mazhabi ahli haq. Wajaza sama'uhum li kalamihi al-qadim al-qa'im bi zatihi al-'alim. Dan harus manusia itu untuk mendengar kepada kalam Allah Ta'ala yang qadim, kerana kalam Allah Ta'ala itu adalah sifat ma'ani, dan sifat ma'ani itu adalah sifat yang mawjud. Maka sah untuk dilihat, sah untuk didengar. Ma'anna ru'yah,
Aywa. مع أن الرؤية في الشاهد إنما جرت العادة بتعلقها بالأجرام وألوانها وأكوانها. Berserta ru'yah itu, iaitu penglihatan fi syahid, iaitu ini pada penyaksian kita ini, innama jaratil adah, ya, hanya saja berjalanlah adat itu dengan takluknya kepada ajram, alwan dan akwan. Pada adatnya macam tu, ya. والسمع في الشاهد إنما جرت العادة بتعلقه بالحروف والأصوات. Dan samak kita ini pada adatnya hanya dapat mendengar kepada aswat dan huruf. Padahal air ini, bukankah ini maujud? Air ini maujud tak? Maujud. Kenapa samak kita tak dapat? Kita dengar tak air ini? Tak dengar. Ini maujud tak? Maujud. Bukankah kita kata tadi samak dan basar dia bertakluk kepada segala perkara maujudan? Tapi kita dapat tak? Tak. Kerana adatnya seperti itu. Kita, telinga kita, samak kita tak mendengar kepada perkara ini, kepada zat, tetapi hanya mendengar kepada huruf dan aswat. Begitu juga basar. Basar kita, adakah mata kita mendengar suara? Adakah mata kita melihat suara? Tak, padahal suara itu maujud. Ya? Tetapi apa? Kerana adat Allah menciptakan seperti itu. Basar seseorang dia hanya boleh melihat kepada apa? Kepada alwan, warna, akwan, ajram. Walamma istahala dukhul takhsis fi sifat al-maula. Maka tatkala mustahil kita memasukkan takhsis fi sifatil maula tabaraka wa taala. Aywa. افتقار إلى المخصص المستلزم للهلوس وجب تعميم تعلق صفاته تعالى بكل ما تصله له. Ya. Maka tatkala mustahil Allah Ta'ala itu berlaku taksis padanya. Kenapa? Kerana akan melazimkan iftiqarnya Allah kepada mukhassis. Yang iftiqar kepada mukhassis itu akan menyebabkan Allah itu baharu. Maka ketika itu wajib kita mengumumkan takluk sifat Allah Ta'ala. Ya, maka sebab itu kita mengumumkan takluk samak dan basar Allah Ta'ala. Berbeza dengan takluk samak dan basar kita, kerana kita ini baharu. Dan kita ini menerima untuk ada yang mukhassiskan kita. Sebab itu takluk kita itu khusus kepada telinga kita, hanya khusus kepada aswat wal huruf. Mata kita hanya khusus kepada warna, ajram. Sebab apa? Sebab kita baru dan kita menerima untuk ditakhsiskan. Berbeza dengan takluk samak dan basar Allah. Allah itu adalah zat yang maha mulia, terkaya daripada mukhassis. Maka ketika itu mustahil Allah itu berlaku takhsis pada takluk samak dan basar dia. Kerana kalau berlaku takhsis, maka Allah itu iftiqar ketika itu. Wajib ta'mimu ta'alluqi sifatihi ta'ala bi kulli ma tasluhu lahu li'annaha wajibatun. Aywa. Fala yumkinu an tattasif bima yaqtadi hudusaha wal qa'idatu أن كل ما يقبله تعالى من الصفات الذاتية وكمالاتها فهو واجب له. Kaidah mengatakan anna kulla ma yaqbaluhu ta'ala, ya, setiap perkara yang menerimalah oleh Allah Ta'ala daripada sifat-sifat zatiyah dan kamalatnya, maka itu wajib bagi Allah. Ya. Kerana mustahil Allah Ta'ala itu bersifat dengan jaizat. Aywa. وقد اتفق أهل الحق قاطبة على جواز تعلق البصر بكل موجود. Sesungguhnya telah ittifaq oleh semua ahli haq qatibatan ala jawazi ta'alluqil basari bikulli mawjudin. Di atas bertakluknya, harus takluknya basar itu kepada segala perkara yang mawjud. واختلفوا في جواز تعلق ما عدا الرؤية من الإدراكات بكل موجود. Dan mereka itu berkhilaf pada harus bertakluknya selain daripada ru'yah. Ru'yah ini basar. Daripada idrakat bikulli mawjudin. Dengan apa? Kepada segala perkara yang mawjud. Maknanya ittifaq di sini ialah basar
dia harus untuk bertakluk kepada segala perkara maujud. Berbeza dengan selain daripada basar, sama, lamas, apa lagi? Kan panca indera apa? Rasa ni, hidung. Ini ada khilaf, ya. Adakah dia mendapatkan kepada seluruh perkara yang maujudat sebagaimana basar? Khilaf. Fazahab al-qudama. فذهب القدماء منهم كعبد الله بن السعيد الكلابي والقلانسي الشيخ الكلابي والقلانسي إلى أن هذا العموم مختص بالرؤية. Iaitu apa? Umum ini adalah khusus kepada ru'yah. وبقية للإدراكات لا يجوز أن تعم الموجودة. Tetapi baqiyatul idrakat, selain daripada basar, maknanya selain daripada ru'yah, itu tidak harus kita mengumumkan kepada segala maujudat. Jadi yang di atas pendapat ini, yang umum kepada segala maujudat itu hanya ru'yah saja, itu mata, basar. Adapun selain itu tidak. Wa nukila الإمام أهل السنة وشيخهم أبي الحسن الأشعري مخالفتهما في ذلك. Dan dinakalkan daripada Imam Ahli Sunnah iaitu Syekh Abil Hasan Ash'ari menyalahi keduanya itu fi zalik, iaitu Imam Abil Hasan Ash'ari tidak sependapat dengan mereka berdua, iaitu Al-Kullabi wal Qalanisi. Fasara ila jawazi umumi kull idrak li kull mawjud. Kata Syekh Abul Hasan Ash'ari bahawasanya dia mengharuskan semua idrak kepada segala perkara maujud. Maknanya bukan tertentu kepada ru'yah sahaja, segala idrakat. Wa nukila. Sekejap. Wa alaihi, tarik nombor 1 tengok. Wa alaihi fa basaruhu ta'ala. Wa alaihi fa basaruhu ta'ala yata'allaqu bil mubsarat wal masmu'at wal mashmumat wal malmusat. Itu dia. Ya, maka penglihatan Allah Ta'ala itu, pelihatnya Allah Ta'ala itu bertakluk kepada segala perkara mubsarat, masmu'at, mashmumat, malmusat, kal hararati wal burudah wal muzawwaqat. Maknanya bertakluk kepada segala perkara yang maujudat. Ya, bukan hanya kepada mubsarat sahaja. Ya. Wa amma baqi al-idrakati fa mukhtassatun bimushtaqatiha. Tapi bakil idrakat, iaitu yang lain, itu hanya tertentu kepada mushtaqnya. Fasam'u la yata'allaqu illa bil sama hanya bertakluk kepada masmu'at saja, itu perkara-perkara yang boleh didengar. Basar tak? Basar perkara yang boleh didengar, perkara yang boleh dibau, perkara yang boleh dilihat, semua dia bertakluk. Maknanya basar kuat takluk dia berbanding dengan sama'. Ayuh, terus wa kadzal qaul وكذا الكون في باقي الإدراكات مع دله الحق تعالى أن يسمى لامسا أو ذائقا أو شم. Begitu juga pada bakil idrakat, sebagaimana sama itu bertakluk kepada malmusat, begitu juga lamas dia hanya kepada malmusat, syam kepada mashmumat saja, begitu. Beserta kita menyucikan Allah Ta'ala itu, bahawa dia itu dinamakan dengan lamisan, zaiqan, syaman. Aywa, li'adami wurud at-tawqif, kerana tidak datang tauqif. Yang ini tidak datang daripada kitab wa sunnah seperti itu. Yang datang daripada kitab wa sunnah itu as-sama' wal basar ada. Wallahu sami'un basir. Tapi ada wallahu lamisun wa zaiqun, tak ada. Maka sebab itu kita tak boleh, sebab itu kita tanzihkan Allah Ta'ala itu daripada dia itu dinamakan dengan lamis, zaiq, syam, kerana tidak ada tauqif. Baik, khilafan lis-sam'i wal basar. Ya, khilafan lis-sam'i wal basar. وانظر هذا الخلاف عند العلامة الآمدي في أبكار الأفكار. أيوة. ونكل ونقل عن عبد الله بن السعيد أنه لما خص تعلق السمع بالأصوات ذهب إلى أن الكلام الأزلي لا يسوغ. Syuf, ni penting Ni masalah penting ni.
Dan dinakalkan daripada Al-Kullabi bahawasanya tatkala beliau mengkhususkan ta'aluk sama itu kepada aswad sahaja, maka dia berpendapat bahawasanya kalam azali itu tidak sah untuk didengar. Ini masuk kepada isu Nabi Musa AS berkata dengan Allah Ta'ala, mendengar kalam Allah Ta'ala. Ya? Adakah Nabi Musa mendengar kalam Allah Ta'ala yang qadim? Atau Nabi Musa mendengar kepada suara yang Allah jadikan kepada telinga Nabi Musa AS? Maka di sisi pendapat beliau yang mengatakan bahawa samak itu hanya bertakluk kepada aswad, maka ketika itu samak tak boleh bertakluk kepada kalam yang qadim, kerana kalam yang qadim bukan aswad. Ya? Tatkala kalam yang qadim itu bukan aswad, maka Nabi Musa AS tidak mendengar kalam yang qadim. Kenapa? Kerana dia mengehadkan takluk sama itu hanya kepada aswad. La yasihu an yusma. Yani wallahu ta'ala a'lam. Bal yudraku bi sifat. Tapi dia kata apa? Kalam yang qadim itu didapatkan, difahami dengan apa? Sifat ilm. Wa fi qawlihi dhalika mukhalafatun liqawatin as-sam. Dan pada katanya demikian itu menyalahi liqawati as-sama, yakni menyalahi kitab wa sunnah. Yakni ada dalil-dalil yang zahir bahawasanya yang menyatakan bahawa Nabi Musa AS benar-benar mendengar kalam Allah yang qadim. Sekejap. Tengok ta'liq nombor 2. Qala al-'allamah قال العلامة أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة ولم يرضى أبو إسحاق يعني الإسفرايني باختياره هذا المذهب. Tidak redalah oleh Abu Ishaq al-Isfirayini dengan ikhtiarnya siapa tadi? Abdullah bin Sa'id al-Kullabi, dengan apa? Dengan dia memilih mazhab ini, iaitu mazhab yang mengatakan ta'aluk sama itu hanya terhad kepada aswad. Hatta idda'a an jami'a min taqaddamahu min mutakallimi ahli hadis ala hadha. Sehingga dia mendakwa bahawasanya sekalian orang-orang yang man taqaddama, orang yang terdahulu daripada mutakallimi ahli hadis ala hadha. Maknanya mutakallimi ahli hadis, mereka itu berpandangan sebagaimana dia berpandangan. Wattafaqu dan mereka berittifaq bahawasanya tidak mungkin didengari ma laisa bisautin. Tidak boleh didengar perkara yang selain daripada saut. Maknanya dia hanya menetapkan sama itu bertakluk kepada saut sahaja. Maknanya kalau kalam Allah yang qadim itu bukan saut, maka tak didengar. Tak didengar. Wahuwa qaul. Dan itulah pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi di dalam kitabnya At-Tauhid. Wa bihadza. Maka dengan ini ketahuilah olehmu bahawasanya masalah ini masalah ijtihadiyah. واختيار المصنف هو ما ذهب إليه حجة الإسلام الغزالي في الاقتصاد. Dan ikhtiar musannif di sini ialah apa yang dijalani oleh Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali di dalam Iqtisad fil I'tiqad. Wa ma dhahaba ilayhi kullu min al-Imam Ibn Kullab wal Imam Al-Qalanisi. La yaqdi bi nafyi sifat al-kalam. Dan apa yang dijalani oleh Ibn Kullab dan juga Imam Qalanisi itu tidak membawa kepada mereka itu menafikan kalam Allah yang qadim. Berbeza dengan golongan Mu'tazilah yang mana mereka menafikan sama itu, mereka menafikan Nabi Musa AS mendengar kalam Allah yang qadim bukan kerana sama itu tidak bertakluk kepada selain daripada suara, tetapi kerana mereka menafikan kalam yang qadim daripada zat Allah. أيوة والشيخ أبو الحسن الأشعري أيوة رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى قال إدراك السمع يعم كل موجود جوز تعلقه بكلام الله تعالى
وقال بوقوع ذلك الجائز على ما ورد به السمع في حق موسى عليه السلام. Jadi idrakus sam'i kata Imam Abul Hasan Asy'ari, sama' itu dia bertakluk secara umum kepada semua mawjudat. Tak kira suara ataupun tak suara, bertakluk. Maka kalam Allah Ta'ala itu laisa bisautin, bertakluk juga. Jawaza ta'alluqahu bi kalamillah, harus bertakluknya sama' Nabi Musa itu kepada kalam Allah yang qadim. Kenapa? Kerana dia mengharuskan kepada segala perkara yang maujud, selama mana suatu perkara itu maujud. Kerana kalam Allah itu adalah sifat ma'ani yang wujudiyah, maka sama' Nabi Musa AS mendengar kepada kalam Allah yang qadim. Wa qala biwuqu'i dhalikal jaiz ala ma warada bihi as-sam'u fi haqqi Musa AS. Jadi di sini ada khilaf di antara pendapat Imam Abul Hasan Asy'ari dan juga Maturidiyah, golongan Maturidiyah. Kullu mawjudin yasihu an yura. Wa umdat asy-syekh fi dhalika ma thabata fi fasl ru'yati min anna al-wujud huwa al-musaffihu lil-ru'yati. Dan umdat asy-syekh di sini apa yang sabit fi fasl ru'yati min anna al-wujud huwa al-musahhih lil-ru'yah. Maknanya apa yang sah, apa sesuatu perkara yang wujud itu, apa masabata fi fasli ru'ya min annal wujud huwal musahhihu lirru'yah, itu yang mengesahkan untuk sesuatu itu dilihat. Bermakna annahu muta'allaquha, dengan makna perkara-perkara wujud itu adalah muta'allaq kepada ru'yah. Fala farqa baina mawjudin wa mawjudin, maka tidak ada bezalah di antara perkara yang maujud ini, maujud ini, maujud ini, maujud ini. Sifat Allah, zat Allah, selama mana dia maujud, ditakluk oleh ru'yah. فإذا رؤيا موجودا أو أدرك بغير الرؤية جاز تعلقها بكل موجود. Apabila dilihat akan perkara maujud itu, atau udrika bi ghairi ru'yah, ataupun didapatkan dengan selain daripada ru'yah, jaza ta'alluquhuma, maka haruslah oleh bertakluk keduanya itu, ru'yah dan ghairu ru'yah itu, kepada segala perkara maujud. Wa qad ikhtalafa al-ashabu fi al-akwani allati hiya muta'allaqu ru'yati fi waqtiha ittifaqan. Sesungguhnya khilaf ashab fil akwan, iaitu pada akwan allati hiya muta'allaqur ru'yah, yang mana dia itu adalah muta'allaq ru'yah. Al-akwan di sini ialah al-akwan al-arba'ah, al-ijtima' wal iftiraq, al-haraka was sukun. Al-ijtima' wal iftiraq, al-haraka was sukun. Fil akwan ay akwan arba'ah allati hiya muta'allaqur ru'yah, dia adalah daripada takluk ru'yah. Kenapa? Kerana akwan ini perkara yang maujud. Fi waktina, pada waktu kita ini. Ittifaqan, secara ittifaq. Aywa. Hal hiya muta'allaqun bi idrakil lamsi aw la? فذهب بعضهم إلى أن إدراك اللمس يتعلق بها. Adakah dia itu ditakluk bagi idrak lamsi ataupun tidak? Ini akwan tadi, akwan tadi tu. Kan? Tadi kita ada ru'yah kan? Ini tak, ni masalah idrakul lamsi pula. Adakah dia mendapatkan akwan tersebut, iaitu ijtima' wal iftiraq, haraka was sukun itu. Fazahaba ba'dhum. Maka kata sebahagian ulama itu mengatakan bahawa idrak al-lamsi itu dia bertakluk kepada akwan itu. Dan mereka berhujah bahawasanya orang yang memegang sesuatu, menyentuh sesuatu, kemudian dia disentuh kan, lepas tu wattaraba, benda tu bergerak, wattaraba tahta yadihi, kemudian adraka haraka, tahu dia mendapatkan benda tu bergerak. Fa idza tafarraqat ajza'uhu fi yadihi adraka tafarruquha. Contoh, anak pegang cawan ni, kemudian dia tafarruq, maknanya iftiraq, berkecai cawan ini, maka tangan anak ini, anak dapat mendapatkan iftiraq itu. Iftiraq itu anak dapatkan dengan idrakul lamsi ini.
ومن الأصحاب من أنكر ذلك. Setengah itu man ankara zalika. وزعم أنه يعلم ذلك عند اللمس. Dan berkata bahawasanya diketahui demikian itu indal lamsi, ketika mana menyentuh. ولم يتعلق إدراك اللمس به. Tetapi idrakul lamsi itu tidak bertakluk dengannya. قال المقتره والتحقيق الأول. Yang tahqiq yang pertama iaitu idrak. Ya, idrakul lamsi yata'allaqu bil aqwan. Wa urida على أهل السنة في قولهم إن الرؤية تتعلق بكل موجود. Baik, kemudian kata ahli sunnah wal jamaah innar ru'yata tata'allaqu bi kulli mawjudin, sesungguhnya ru'yah itu bertakluk kepada segala perkara mawjudat. Itu luzumut tasalsul, itu membawa perkara tasalsul. Kenapa? Wadzalika أن الرؤية المتعلقة هي من جملة الموجودات. Kerana ru'yah itu dia bertakluk ia daripada perkara mawjudat. فيجب أن تصح رؤيتها. Maka wajib bahawa sah untuk dilihat dia. Sekejap. Wadzalika anna ar-ru'yata al-muta'alliqata hiya min jumlatil mawjudat. Bahawasanya ru'yah yang bertakluk itu daripada jumlah mawjudat. Maka wajib bahawa perkara itu sah dilihat akan dia. Fa idza lam nara, apabila kita tidak melihat ru'yah itu, fa innama lam naraha limani'in. Jadi kan kita kata, kan ahli sunnah mengatakan bahawasanya ru'yah itu bertakluk kepada perkara mawjudat. Bukankah ru'yah kita ini mawjud? Baik. Sekarang adakah kita melihat ru'yah kita? Kita tak melihat. Okey. Kita tak melihat tu sebab apa? Limani'in. Ada mani'. Kama fi haqqi ghairiha. Kama fi haqqi ghairiha min al-mawjudat allati lam naraha. Sebagaimana pada hak yang lainnya daripada perkara-perkara mawjudat yang kita tidak lihat itu. Kerana di sana ada mani' yang menghalang daripada kita melihat. Sumanan kulul kalam. Kemudian kita pindahkan kalam itu kepada mani' tersebut, bukan kepada ru'yah, kepada mani' yang menghalang daripada ru'yah itu. Fanaqul huwa mawjud. Mani' itu pun mawjud. Fayajuz ay yura. Maka sepatutnya mani' kepada ru'yah itu dia pun boleh dilihat kerana dia mawjud. Maka ketika itu berhajat juga kepada kita mentakdirkan mani' yang lain yang menghalang ru'yah tadi. Okey, jadi mani' yang kedua pun mawjud juga. Jaid. Wa kadzalikal kalam. Begitu juga kalam pada mani'il mani'. Mani'il mani'. Semuanya mawjud dan kita tak melihat perkara itu. Kita tak lihat mani' itu. Ya, dan terus akan ila ma la nihayata lahu, yani tasalsul. Wa ajab al-qadi an-zalika bi anna al-mani' al-awwal. Maka Al-Qadi Al-Bakillani menjawab bahawasanya mani' yang pertama itu menegah daripada ru'yah min ru'yati ma huwa mani'un minhu. Dia menegah daripada kita melihat mani'un minhu, iaitu ru'yah itu. Okey, wa mani'un aidan min ru'yati nafsihi. Dan mani' itu dia bukan menegah daripada kita melihat ru'yah. Bahkan dia menegah kita daripada melihat dia sendiri. Itu dia kata wa mani'un aidan min ru'yati nafsihi, iaitu nafsil mani'. Fala yahtaju ila taqdir mani'in akhar hatta yalzamu tasalsul. Maka tak perlu kita nak takdir mani' yang lain macam tadi. Kalau kita kata mani' itu mawjud, nanti kita nak takdir lagi ada mani' yang lain. Ni mawjud lagi, takdir lagi. Tapi kalau kita kata mani' ini cukup dia itu menghalang kepada ru'yah dan dia sendiri menghalang kepada diri dia, maka kita tak perlu takdir mani' yang lain kerana dia itu terhalang. Takdir lagi mani' lain kerana dia terhalang. Tak. Hatta yalzamat tasalsulu. Dan diiktirad ke atasnya, iaitu Al-Qadi.
Bahawasanya manik itu idza kana yamna'u min ru'yatihi. Ini bahasan kalam yang dakik tapi kalau kita tak faham tak apalah. Bi anna al-mani'a idza kana yamna'u min ru'yati nafsihi. Bahawasanya manik itu apabila dia itu menegah daripada ru'yati nafsi, menghalang diri dia itu daripada dilihat, fayakunu imtina'u ru'yatihi sifatan nafsiyah. Maka jadilah dia menegah diri dia daripada dilihat, itu sifat nafsiyah. Boleh? Yang pertama, kita ada ru'yah, dan ru'yah kita tak dapat dilihat. Maka kita katakan bahawa kenapa tidak dilihat? Kerana di sana ada manik, dan manik itu maujud. Manik yang maujud ini dia berfungsi menghalang daripada ru'yah kita dilihat. Satu. Yang kedua, manik ini dia menegah kita daripada melihat diri dia sendiri itu dilihat. Dua. Okey. Sifat dia itu imtina'ur ru'yah, dia menegah daripada dia itu dilihat, itu sifat nafsiyah. Okey? Lahu tamna'u min taqdiri mani'in binisbati ila ru'yatihi. Menegah daripada mentakdirkan manik binisbati ila ru'yatihi, dengan nisbah kepada melihatnya manik itu. Wadzalika mimma yaqdahu fi tardi dalalati al-wujudi ala sihhati ta'alluqi ru'yati bi kulli mawjud. Nanti akan berlaku apa? Yaqdah fi tardi dalalatil wujud ala sihhati ta'alluq. Bukankah tadi ahli sunnah mengatakan bahawasanya ar-ru'yah itu dia bertakluk kepada segala perkara yang maujud, ya? Yang mana setiap perkara yang maujud itu sah untuk dilihat. Okey, nanti akan jadi apa? Dia akan jadi yakdah fitor di dalalatil wujud. Maknanya kita katakan bahawa perkara yang wujud itu sah untuk dilihat. Nanti akan jadi perkara yang wujud tak sah untuk dilihat. Kenapa? Kerana dia ada sifat nafsiyah pada manik itu, yang mana dia itu wujudiyah, tetapi ada sifat nafsiyah iaitu imtina'ur ru'yah pada dia. Tak ada faedah. Macam tu kita kata bahawa setiap perkara yang maujud itu sah untuk dilihat. Tengok dalam ta'liqnya Syekh. Sekejap. Iqra rakam 5. الشيخ الدسوقي أي لأن قولهم الوجود مصحح لتعلق الرؤية بكل موجود يقتضي أن كل موجود يصح أن يرى. Kerana perkataan mereka itu, wujud itu mengesahkan untuk ta'alluqir ru'yah bikulli mawjudin. Ya, kita kata sebab dia itu wujud, maka dia itu sah untuk ditaklukkan ru'yah kepada dia. Yaqtadi anna kulla mawjudin yasihu an yura. Itu membawa kepada setiap perkara yang mawjud itu sah untuk dilihat. Aywa. Fayaruddu ala tilka al-kulliyati anna al-mani'a min ar-ru'yati mawjud. Maka dibangkanglah bahawasanya tilkal kulliyah, bahawasanya manik itu min ar-ru'yah mawjudun. Maksudnya perkara yang menegah daripada ru'yah itu mawjudun, ya. Perkara yang menegah tadi manik tadi tu, jadi dia itu menegah daripada ru'yah kita dilihat, itu mawjud. Ma'adzalika la yasihu an yura, padahal tak sah untuk dilihat. Tak. Ma'adzalika la yasihu an yura li'annam tina'a ru'yatihi. Aywa. Ya, kerana imtina' ru'yah itu sifat nafsiyah kepada manik itu. La tatakhallaf. Sifat nafsiyah tak boleh takhallaf, kan tadi kita kata. Sabar ni keluar topik sikit ni. Saya tak sangka mukadimah ada bahasan. Tak apa, tak faham tak apa.
Fa'ajab al-qadhi. فأجاب القاضي رضي الله تعالى عنه بأن المانع من صفة نفسه أن يمنع من قام به رؤيته. Ya, bahawasanya manik itu daripada sifat dirinya, bahawa dia menegah man qama bihi ru'yatuhu. Man qama bihi ru'yatahu. Ya, bahawasanya orang zat yang berdiri dengannya, dengan manik itu, ya, dia menegah akan melihat perkara dia, melihatnya perkara itu, melihatnya manik itu. La ghaira man qama bihi. Tidak kepada selain daripada orang yang berdiri dengannya. Fayajuzu izan ay yarahu ghairu man qama bihi. Jadi orang lain boleh melihat manik tersebut. Izil hukmu, tu dia. Izil hukmu la yasbutu. Ini kaedah. Izil hukmu la yasbutu lil ma'na illa fi mahallin qama bihi dzalikal ma'na. Kerana hukum, iaitu hukum tu apa? Imtina'ur ru'yah tadi, itu tidak sabit kepada makna. Makna tu apa? Iaitu manik tu. Illa fi mahallin, melainkan pada zat yang qama bihi dzalikal ma'na. Jadi imtina' itu berlaku kepada zat yang berdirinya manik tersebut. Tetapi orang yang tidak berdiri manik, dia boleh melihat kepada manik tadi. Fasahhatil kulliyatul madhkurah wa hiya anna kulla mawjudin tasihhu ru'yatuhu. Ya, maka sahlah kulliyah, iaitu kaedah kulliyah yang didatangkan oleh ahli sunnah, bahawasanya setiap perkara yang mawjud itu sah untuk dilihat. Fa'in kulta idza wajaba ta'alluqu hadhihi al-idrakat fi haqqihi ta'ala. Jika engkau kata apabila wajib ta'alluq hadhihi al-idrakat kepada pada hak Allah Ta'ala itu kepada segala perkara mawjud, wal ilmu aidan qad ta'alluqa biha fayalzam dan ilmu juga bertakluk kepada mawjudat. Bukankah idrak, sifatul idrak bertakluk kepada perkara mawjud? Satu. Ilmu juga bertakluk kepada perkara mawjud. Fayalzamu imma tahsilul hasil. Ilmu dah bertakluk, idrak nak takluk apa lagi? Tak ada faedah. Au ijtima'ul mithlain, ataupun berhimpun dua yang mithil. In kana ma ta'allaqat bihi tilka al-idrakatu huwa 'ainu ma ta'allaqa bihi al-ilm. Jika apa yang ditaklukkan oleh apa? Sekali lagi baca. In kana ma ta'allaqat bihi tilka al-idrakatu huwa 'ainu ma ta'allaqa. Jika apa yang ditaklukkan oleh idrak itu adalah apa yang ditaklukkan oleh ilmu. Ain yang ditakluk oleh ilmu adalah ain yang ditakluk oleh idrak, maka akan berlaku tahsilul hasil. Dan tahsilul hasil muhal. Cik, ini iskal-iskal yang didatangkan ke atas ahli sunnah wal jamaah, di atas pandangan mereka. Bagaimana kita nak jawab yang ni? Wa imma خفاء بعض المعلومات عن العلم إن كان ما تعلقت به تلك الإدراكات لم يتعلق به العلم. Dan ataupun wa imma, ataupun tersembunyinya sebahagian maklumat itu daripada ilmu. In kana ma ta'allaqat bihi tilkal idrakat lam yata'allaq bihi ilmu. Maknanya ada perkara-perkara yang masih lagi khafa, ya, pada ilmu itu, sehingga jika adalah barang yang ditakluk oleh idrakat itu tidak bertakluk dengannya oleh ilmu, wakil al-amraini mustahil, dan kedua-duanya itu adalah mustahil, ya, tak mungkin. Baik, qultu nakhtaru min al-qismayn al-awwal wa huwa anna ma ta'allaqat bihi tilka al-idrakat huwa 'ainu ma ta'allaqa bihi al-ilm. Baik, aku kata Syekh Imam Sanusi jawab iskal tadi, ya, bahawasanya kami memilih daripada dua bahagian yang pertama tadi, wa huwa anna ma ta'allaqat bihi tilkal idrakat huwa 'ainul ma ta'allaqa bihi al-'ilm, iaitu apa yang ditaklukkan oleh tilkal idrakat, iaitu sifat idrak itu adalah ain apa yang ditakluk oleh ilmu. Wala yalzamu min dhalika tahsilul hasili wala ijtima'ul mithlain.
itu tidak melazimkan kepada tahsilul hasil dan ijtima'ul mithlain seperti dakwaan kamu tadi. Kenapa? Tengok. Wadzalika. Ini bayan. Muttahidatil haqiqah. Wadzalika, dan demikian itu bahawasanya idrakat ini tatkala dia itu ghaira muttahidatil haqiqah, dia itu bukan hakikat yang satu, itu dia tidak bersatu pada hakikatnya. Sawa'un kulna innaha anwa'un minal ilmi aw la, sama ada kita katakan bahawa idrakat itu adalah nau' daripada ilm ataupun tidak. Aywa, maka ta'alluqnya idrakat itu juga seperti itu, ghairu muttahidah. Maka ijtima'nya ta'alluq hadhihi idrakat itu pada muta'allaq yang satu laisa min tahsilil hasil. Kenapa? Kerana kita kata dia itu ghairu muttahidatil haqiqah. Di antara ta'alluq ilmu dan ta'alluq idrak, walaupun sama-sama ta'alluq kepada perkara yang maujudat, tetapi kerana berbeza dari sudut hakikat, maka tak berlaku tahsilul hasil di situ. Wala min ijtima'il amthal bal kullu muta'allakin, bahkan setiap perkara yang ditakluk oleh idrakat tadi, minha lahu haqiqatun minal inkishaf, baginya itu ada hakikat daripada inkishaf, takhussuhu laysat aina haqiqati siwah, itu khusus tidak sebagaimana ain hakikat yang lain daripada dia, iaitu ilmu tadi. Maknanya ain ta'alluq bagi kudrah itu tak sama dengan ain ta'alluq bagi ilm, maka di sana tidak berlaku tahsilul hasil ataupun ijtima'ul amthal. Wa kullu haqiqatin minha amatun lima tasihhu lahu wa hadha kama naqul inna muta'allaqal qudrati wal iradati wahidun wa huwa al-mumkin. Dan ini sebagaimana yang telah lalu bahawasanya muta'allaq qudrah dan iradah itu satu. Wa huwa al-mumkinat. Ya, bukankah kita kata qudrah takluknya kepada mumkinat, iradat pun hanya takluk kepada mumkinat? Bukankah di situ akan berlaku tahsilul hasil sebagaimana tadi takluk ilmu dengan idrak itu kepada perkara maujudat, berlaku tahsilul hasil juga. Tu dia kata wala yalzam min ijtima'ihima fi muta'allaqin wahidin tahsilul hasil, dan tidak lazim daripada berijtima'nya itu pada muta'allaq yang satu itu tahsilul hasil. Kenapa? Kerana berbeza hakikat ta'alluq. Sebagaimana kita jawab pada idrak dan ilm tadi. Wa kullu minhuma amun bi ta'alluqihi al-khass bi haqiqatihi bi jami'il mumkinat. Wa lihadha asharna bi qawlina yubayinu siwahu daruratan. Baik. Wa ma thabata, sikit lagi habiskan. Dan apa yang sabit bahawasanya musyahadah itu lebih kuat daripada ilm, innama yasihu fi dhalika fi haqqil hawadis. Maknanya kita nak mengatakan, kan kita kata kita ada sama', kita ada basar, kita ada ilm. Kita maknanya ni pada hak kita. Kita ada sifat ilm, kita ada sifat basar, kita ada sifat sama. Adakah boleh kita mengatakan musyahadah kita itu lebih kuat? Iaitu musyahadah ni, musyahadah kita itu lebih kuat daripada ilm? Boleh. Pada pihak baharu boleh. Tapi kalau kita kata takluk basar Allah pada hak Allah itu lebih kuat daripada takluk ilm, itu tak boleh. Ya, tak boleh kita kata seperti itu. Aywa, innama yasihu dhalika fi haqqil hadithi, hanya pada hak makhluk saja boleh. Linaksi ilmihi wa adami, kerana kurangnya ilmu makhluk itu dan adami ihatatihi. Faqad yankashifu lahu inda al-musyahadati umurun lam yata'allaq biha ilmuhu aslan. Maka nyatalah baginya itu indal musyahadah,
Ya, ketika mana musyahadah, umurun, beberapa perkara, lam yata'allaq bihi ilmuhu aslan, yang mana perkara itu tidak ditakluk oleh ilmunya. Ya. Contoh ya, orang kata air teh ni manis. Saya tak rasa lagi. Ya, orang kata manis. Maka saya di situ saya ada ilmu, pengetahuan bahawa air ini manis. Tapi adakah ketika mana bertakluknya ilmu saya kepada manisnya air teh ini dengan ketika mana saya merasa takluk yang sama? Lain. Orang kata durian sedap, manis, durian. Kita tak pernah makan durian. Adakah sama ketika mana kita mengetahui durian itu manis dengan kita merasa dengan lidah kita durian itu manis? Tak sama. Ya. Begitu juga kita beza di antara musyahadah dan ilm di sini. Orang kata, oh, hari Selasa malam Rabu ada pengajian muqaddimah, syarah muqaddimah di Halaqah Sulaimaniyah. Kemudian kita ada ilmu tentang itu. Tetapi bila hari Selasa kita benar-benar datang Halaqah Sulaimaniyah, kita melihat dengan mata kita ada majlis syarah muqaddimah, adakah sama dengan ilmu kita tadi sebelum kita datang? Tak sama. Lepas tu kita kata musyahadah itu aqwa daripada ilm. Ya. Ataupun bertakluk ia tetapi atas jalan ijmal. Jadi ilmu itu dia bertakluk atas jalan ijmal. La ala sabili tafsil. Ya, tidak atas jalan terperinci sebagaimana panca indera mengetahui itu secara terperinci. Ya. Baik. Fayastafidu bisabab as-sam'i wal basari ilman bima lam yakun ma'luman. Ya, maka dengan sama' dan basar itu mendapatkan ilmu yang tak didapatkan oleh sifat ilmu. Ya, jadi ilmu yang didapatkan oleh sama' dan basar itu lebih kuat daripada ilmu yang didapatkan oleh sifat ilmu dalam diri kita. Ya. Aywa. Wa hadza mustahilun. Wa hadza mustahilun fi haqqillah ta'ala. Begitu juga ya. Hari ini kita belajar tauhid kan. Kita belajar sifat-sifat Allah bagaimana, apa hukumnya, apa mustahil atas Allah, apa harus bagi Allah. Tetapi di dalam syurga nanti bila mana kita diberi lihat kepada zat Allah Ta'ala, Allahumma amin. Adakah sama dengan pengetahuan kita di dunia ini tentang sifat-sifat Allah? Tak sama. Wa hadza mustahil. Dan ini mustahil pada hak Allah Ta'ala. Tak boleh kita kata musyahadah Allah, iaitu takluk basar Allah Ta'ala itu lebih kuat daripada takluk ilmunya. Kenapa? Pada hak Allah berbeza. Pada hak Allah berbeza. Tengok. Fa inna sam'a wal basara la yankashifu bihima fi haqqi tabaraka wa ta'ala syai'un lam yakun munkashifan li ilmihi jalla wa ala. Kerana sesungguhnya sama' dan basar itu tidak nyatalah dengan bihima, dengan keduanya itu, fi haqqi tabaraka wa ta'ala, oleh sesuatu yang tidak diinkishafkan bagi ilmunya Allah Ta'ala. Maknanya sama. Apa yang diinkishafkan oleh ilmu, itulah yang diinkishafkan oleh sama' dan basar. Aywa, liwujubi. Kerana wajib meratainya ilmu Allah Ta'ala itu kepada sekalian maklumat. Aywa, jumlatiha, sama ada secara ijmal ataupun secara tafsil. وإنما السمع والبصر يزيدان على العلم في حقه تبارك وتعالى بحقيقتيهما وتعلقيهما الخاص بهما. Dan sama' dan basar itu menambah keduanya itu di atas ilm fi haqqi jalla wa ala, dengan hakikat keduanya dan ta'alluq keduanya yang khas dengan keduanya. Wala yazidan fi haqiqati ilmihi ta'ala syai'an aslan. Dan tidak menambah keduanya itu pada hakikat ilmunya Allah Ta'ala akan sesuatu aslan. Baik. Qauluhu. Jadi berbeza ya. Apa yang ditakluk oleh sama' itu bukan takluk yang ditakluk oleh basar. Apa yang ditakluk oleh basar itu bukan apa yang ditakluk oleh ilm. Tetapi apa yang ditakluk oleh sama' dan basar itu tidak menambah apa yang ada pada hakikat ilmunya Allah Ta'ala itu sesuatu pun. Ya. وقوله والإدراك على القول به مثلهما يعني مثلهما في وجود
بتعلقه بكل موجود وأنه لا Dan katanya musannif, idrak di atas pendapat yang mengatakannya, iaitu pendapat yang menyabitkan Allah itu mempunyai sifatul idrak, itu seumpama sama' dan basar, yakni mislahuma, iaitu seumpama keduanya, fi wujubi ta'alluqihi bi kulli mawjudin, pada wajib takluknya idrak itu kepada segala perkara yang mawjud, sebagaimana sama' dan basar juga bertakluk kepada perkara yang mawjud. وأنه لا يختص بما اختص به في الشاهد. Dan dia tidak لا يختص بما اختص به في الشاهد. وقد تقدم فيه ثلاثة أقوال لأهل السنة. Ini dah lepas kita sebutkan 3 pendapat bagi ahli sunnah tentang perkara ini. Nanti boleh rujuk dalam muka surat 238. Wabillahi ta'ala at-taufiq. Kau pada jam? Uish, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Sifatul kalam. Ya, nanti kita sambung lagi.